Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan The Luminous Media ingin membentangkan hasil tugasan kami. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang, iaitu saya sendiri, Nuazimah Hamizah binti Ridwan dengan nombor matriks BA2116088 dan juga Amira Nabila binti Daiman, Daim, Asra binti Ahmadi, Nordiana binti Wahab dan juga Mormalini binti Bidin. Baiklah, kempen yang kami pilih untuk kami jalankan adalah kempen kesihatan derma darah dengan slogan Setitik Darah Sejuta Harapan. Kenapa kami memilih kempen ini? Kempen ini merupakan salah satu kempen yang berjaya di Malaysia yang mana terdapat banyak sambutan daripada masyarakat. Dan kita perlu tahu bahawa derma darah merupakan satu amalan mulia kerana darah yang diterima itu dapat menyelamatkan nyawa seseorang yang memerlukannya. Amalan derma darah dapat memupuk nilai murni dalam diri dan boleh dijadikan sebagai tanggungjawab sosial. Baiklah, kita akan teruskan dengan pengenalan. Menurut Kamus Bahasa Melayu, kempen adalah suatu kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan dengan menggunakan penerangan untuk mempengaruhi pendapat umum dan mendapatkan sokongan daripada mereka mengenai sesuatu maklumat yang ingin dicapai. Kempen kesedaran biasanya dilakukan bagi memupuk generasi yang berwawasan ke arah membina negara maju dan juga stabil dalam pelbagai aspek. Dalam pada itu, ianya juga dijalankan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat mengenai sesuatu isu yang mana perlu dititikberatkan dan tidak boleh dipandang remeh. Sebagai contoh, kempen yang akan kami jalankan ini iaitu kempen kesihatan derma darah. Kempen kesihatan derma darah adalah salah satu kempen yang diusahakan untuk dijalankan oleh kerajaan bagi menggalakkan khalayak sasaran menyumbangkan darah kepada orang yang memerlukan. Fakta yang harus diketahui adalah sumbangan darah adalah penting untuk membantu pesakit yang mengalami penyakit yang memerlukan pemindahan darah seperti penyakit anemia, penyakit sakit jantung, kanser dan banyak lagi. Kempen ini biasanya melibatkan aktiviti-aktiviti seperti pameran pendidikan, kempen pengumpulan darah dan perkongsian maklumat mengenai kepentingan dan kelebihan sumbangan darah. Kempen ini juga penting untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang pentingnya sumbangan darah bagi orang yang memerlukan dan juga penting untuk melestarikan bekalan darah yang mencukupi. Dalam kempen kesihatan derma darah ini, peserta biasanya perlu membuat pengesahan kesihatan. Hal ini untuk memastikan penderma layak menderma darah ataupun tidak. Bagi penderma yang mempunyai masalah kesihatan lain, mereka tidak digalakkan untuk melakukan pendermaan darah kerana ianya untuk mengelakkan kesan jangkitan lain kepada pesakit yang menerima darah tersebut. Pembentangan seterusnya akan diteruskan lagi untuk mengetengahkan mesej yang cuba disampaikan dalam kempen ini. Mesej ialah pesanan maklumat atau berita yang hendak disampaikan kepada seseorang atau sekumpulan manusia. Antara mesej yang cuba disampaikan dalam kempen derma darah yang pertama, memberikan kesedaran kepada orang ramai tentang kebaikan menderma darah yang bukan sahaja mampu menyelamatkan nyawa orang ramai, malah memberikan kebaikan kepada diri penderma itu sendiri. Kerana sewaktu ingin menderma, mereka perlu melakukan pemeriksaan dan melalui perkara ini, mereka dapat mengenal pasti masalah kesihatan yang mereka hadapi. Seterusnya, kempen ini dijalankan bagi menarik lagi minat dan perhatian orang ramai untuk menderma darah. Dengan nilai tanggungjawab yang wujud pada diri seseorang, mereka akan dapat meyakinkan orang ramai untuk turut menyertai kempen ini. Sebagai contoh, memberi semangat dan dorongan kepada pesakit-pesakit leukemia misalnya. Seterusnya, memberikan pendedahan kepada orang ramai untuk terus memberikan sokongan kepada kempen derma darah, meskipun tidak menyertai untuk menderma darah. Walaupun tidak menjalankan kempen ini dengan memberikan derma darah, mereka juga boleh memberikan sokongan dan dorongan kepada penerima-penerima darah. Sebagai contoh,
menyertai aktiviti-aktiviti yang dianjurkan seperti kempen Derma Darah ini. Baiklah, kita akan meneruskan dengan part seterusnya, iaitu khalayak sasaran. Khalayak sasaran adalah kelompok atau individu yang menjadi target atau tujuan dari suatu program, projek ataupun kempen. Khalayak sasaran biasanya ditentukan melalui jenis tertentu seperti umur, jantina, latar belakang sosial, pendidikan ataupun minat yang sama. Khalayak sasaran dapat menjadi tumpuan dalam merancang strategi komunikasi untuk mencapai objektif sesuatu program ataupun kempen tersebut. Menurut McQuill dan Lindell pada tahun 1993, khalayak sasaran dapat didefinisikan kepada sejumlah besar orang yang pengetahuan, sikap dan tingkah lakunya diubah melalui kegiatan kempen. Hal ini kerana Shanggara pada tahun 2010 pernah menyatakan pendapat beliau bahawa keberhasilan proses komunikasi dalam sesuatu kempen adalah ditentukan oleh khalayak sasaran. Khalayak sasaran dalam kempen kesihatan derma darah adalah kelompok atau individu yang menjadi target untuk memberikan sumbangan darah. Khalayak sasaran dalam kempen dapat dibahagikan kepada penderma tetap, penderma berpotensi dan masyarakat umum yang tidak pernah mendermakan darah sebelum ini. Dalam pada ini, khalayak sasaran juga dapat dipilih berdasarkan beberapa faktor seperti yang saya cakap tadi, iaitu faktor seperti faktor umur, jantina, kesihatan mental dan fizikal serta kesedaran sosial untuk membantu pesakit lain. Kempen ini boleh difokuskan kepada beberapa kumpulan yang tertentu seperti pelajar, universiti ataupun sekolah, pekerja dalam industri tertentu dan juga individu yang lebih berisiko memerlukan pemindahan darah seperti pesakit thalassemia. Setelah menjalankan perbincangan bersama ahli kumpulan saya, kami bersetuju untuk menentukan khalayak sasaran yang akan kami tentukan untuk kempen yang akan kami jalankan ini adalah pelajar UMS, staf UMS dan juga orang awam yang secara sukarelawan untuk mendermakan darah, yang mana dalam lingkungan umur 18 tahun dan juga ke atas. Seterusnya, saya akan menerangkan berkaitan dengan kos kempen kesihatan derma darah. Kos per 1000 atau lebih dikenali sebagai kos CPM, di mana ia merujuk kepada istilah pemasaran yang merujuk kepada kos kenderaan media. Arti kata lain, kos per 1000 ialah model pengiklanan yang digunakan oleh seseorang ataupun syarikat jenama dan sebagainya. CPM ini akan mengenakan cas pembayaran setiap kali iklan itu disiarkan. Oleh itu, kos keseluruhan bagi menyiarkan iklan kempen kesihatan derma darah telah mencapai kos sebanyak RM50,000. Capaian bagi iklan yang disiarkan adalah sebanyak RM260,000. Maka kos CPM yang kami perolehi adalah sebanyak RM13,000. Seterusnya beralih kepada objektif media. Terdapat 4 objektif media. Yang pertama capaian, seterusnya kekerapan, ketiga tindak balas dan keempat JRP. Beralih kepada capaian. Nilai anggaran capaian kami 50,000 penonton didarab dengan 100 bahagi dengan 260,000. Jadi capaiannya dalam 20%. Seterusnya kekerapan 50,000 dikali dengan 4 kali tontonan dalam sebulan, tambah lagi dengan 210,000 darab dengan 5 kali dibagi dengan 50,000 anggaran tontonan iklan, jadinya kekerapan tontonan adalah sebanyak 25 kali. Seterusnya tindak balas 50,000 bahagi dengan 20% darab dengan 25 kali, jadi respon orang adalah sebanyak 250,000. Seterusnya JRP 20% darab dengan 25. Jadi kami mendapat 5 JRP. Seterusnya ialah strategi media. Kecanggihan teknologi membantu dalam pemilihan media yang efektif seperti media sosial dan media elektronik.
Penggunaan platform media dalam proses pengiklanan adalah bagi memudahkan penyampaian sesuatu mesej kepada khalayak dan audiens. Menggiatkan lagi penyebaran maklumat tentang kempen dalam media sosial kerana platform ini lebih mudah. Tambahan pula dalam kehidupan norma baharu. Semenjak menjalani PKP, negara kita mengadaptasikan kehidupan norma baharu. Oleh itu, kumpulan kami menggunakan media sosial sebagai salah satu platform untuk memperkenalkan lagi kempen ini kepada orang ramai. Bukan itu sahaja, kami juga turut menggunakan media cetak iaitu untuk menguar-uarkan lagi kempen Dermadara kami ini. Kami menggunakan poster, flyer dan banner bagi media cetak. Manakala bagi media sosial, kami menggunakan Facebook dan Instagram. Kami menggunakan kedua-dua platform ini kerana terdapat pengguna yang tinggi bagi kedua-dua platform ini. Orang ramai akan lebih mudah mengakses setiap maklumat melalui platform ini. Manakala bagi media elektronik, kami menggunakan televisyen dan radio. Bagi televisyen, kami menggunakan siaran TV1 untuk memaparkan dan menyiarkan iklan kempen Dermadara ini pada sebelum jam 8, iaitu sebelum waktu berita. Kerana orang tua misalnya mereka sudah akan berada di depan TV untuk menonton berita. Oleh itu kami memilih waktu tersebut untuk menyiarkan kempen kami. Manakala bagi radio, kami menggunakan era FM terutamanya kerana radio ini sering menjadi pilihan orang ramai untuk didengari, terutama ketika waktu pulang daripada kerja dan waktu hendak pergi kerja, pagi dan petang. Sebagai contoh, waktu 6 hingga 8 pagi dan 4 petang sehingga 6 petang. Kami akan siarkan pengiklanan kami pada waktu-waktu tertentu. Manakala bagi media cetak iaitu poster, flyer dan banner, kami menggunakan kaedah ini kerana terdapat sesetengah kawasan yang mengalami masalah rangkaian internet. Oleh itu kami menggunakan kaedah ini untuk berkongsi dan menguar-uarkan tentang kempen ini. Seterusnya, pengukuran halayak. Dalam kempen kesihatan Dermadara, kempen tersebut hendaklah menentukan siapa halayak sasaran mereka untuk dijadikan target dalam melaksanakan agar mendapat sambutan ramai. Kebiasaannya, golongan perempuan lebih terkesan dan mudah terjangkit oleh penyakit kurang darah. Maka dengan itu, golongan wanita dijadikan target untuk menjayakan program kempen kesihatan Dermadara. Bukan sahaja itu, kempen yang berjaya juga hendaklah menentukan objektif utama mereka. Hal ini kerana setiap kempen yang dijalankan hendaklah mempunyai objektif utama bagi kempen tersebut diadakan agar misi utama kempen tersebut dapat dicapai. Pengukuran halayak juga diukur melalui beberapa orang awam yang terlibat seperti kaki tangan yang bekerja di Universiti Malaysia Sabah, pelajar-pelajar Universiti Malaysia Sabah dan juga orang awam yang berminat untuk menderma darah. Bagi 3 kaedah penjadualan media merujuk kepada corak masa pengiklanan, diwakili sebagai plot pada carta aliran tahunan. Corak continuity iaitu kempen kesedaran Dermadara kami menjalankan kandungan iklan setiap minggu selama 12 bulan dan mungkin hanya berhenti sekali seminggu pada bulan ke-6. Kemudian diteruskan pada minggu-minggu berikutnya. Manakala corak flighting, pengiklanan kempen kesedaran Dermadara kami dilakukan di IPTA ataupun IPTS pada musim tertentu, misalnya pada musim keramaian iaitu jom masuk universiti. Corak seterusnya adalah corak pulsing. Kaedah ini merupakan gabungan antara kaedah flighting dan continuity. Kempen kesedaran Dermadara kami sering diiklankan sepanjang tahun. Namun pada musim peningkatan masalah kesihatan seperti sakit jantung yang boleh dielakkan dengan menderma darah, maka iklan kempen kesedaran Dermadara semakin banyak sambutan dan akan berlaku peningkatan orang yang melihat iklan tersebut.
Seterusnya beralih kepada kelas media. Macam yang kita tahu, kelas media dalam sesebuah kempen adalah kelompok atau segmen media yang ditargetkan oleh pelaksana untuk mengkomunikasikan pesannya. Jadi dalam kempen kami menargetkan 3 kelas media. Yang pertama media sosial, itu melibatkan Facebook dan juga Instagram. Kedua media elektronik, televisyen dan juga radio. Dan seterusnya media cetak menggunakan flyers, poster dan juga banner. Kesimpulannya, kempen Dharma Dara meningkatkan kesadaran tentang Dharma Dara yang memberi manfaat kepada kesehatan orang ramai. Media boleh membantu dalam proses kempen kesadaran Dharma Dara bagi mengurangkan ketakutan dan kebimbangan orang ramai terhadap proses pendermaan darah. Oleh itu, kempen kesadaran Dharma Dara mampu dilaksanakan dengan jayanya dengan bantuan media. Sekian itu saja daripada kami. Terima kasih.